Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucina Amila Otto binti Muhammad Firdaus. Nombor kad metrik 081625 akan membentangkan tugasan dari subjek Mabahith Ilahiyat kod khusus USF 10102. Tugasan ini merupakan tugasan bagi kursus Mabahith Ilahiyat kod khusus USF 10102. Kami diberi tanggungjawab untuk mengupas dan menguraikan isi daripada video ceramah mengenai isu ketuhanan bagi memenuhi keperluan bagi tugasan khusus tersebut. Dengan ini, kami memilih tajuk video ceramah yang bertajuk Tidak Mengetahui Sifat 20 Allah Maka Tidak Sah Iman yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus. Di dalam laporan ini, kami akan menyatakan latar belakang klip video ceramah, biografi penceramah, menghuraikan isi kandungan daripada video ceramah tersebut, memberikan ulasan mengenai video ini dan diakhiri dengan kesimpulan. Akhir video ini juga saya akan sertakan lampiran rujukan yang kami gunakan untuk membantu kami menyiapkan tugasan ini. Oleh itu, kami berharap agar tugasan ini mencapai objektif yang telah ditetapkan. Latar belakang video. Video ceramah yang bertajuk Tidak Tahu Sifat 20 Allah Tidak Sah Iman ini telah disampaikan oleh pendakwah terkenal iaitu Ustaz Azhar Idrus melalui platform YouTube. Rakaman tersebut dimuat naik pada 20 Oktober 2019 di saluran rasmi Ustaz Azhar Idrus Official. Rakaman ceramah tersebut disampaikan pada 12 Oktober 2014 pada pukul 8 malam di Masjid Sembilang Seberang Jaya, Pulau Pinang. Video yang berdurasi 3 minit 2 saat ini membicarakan dan mengupas isu dengan lebih mendalam berkenaan sifat 20 Allah yang wajib setiap umat Islam untuk mengetahui dan mentauhidkan diri kepada Allah. Video ceramah ini telah berjaya meraih sebanyak 54,504 tontonan sejak 5 tahun yang lalu. Video ini kebanyakan ditonton oleh orang Islam dan mu'alaf yang ingin tahu lebih mendalam tentang hukum tidak tahu sifat 20 Allah, maka tidak sah iman. Berbagai komen positif diberikan daripada penonton berkaitan video ceramah tersebut. Latar belakang penceramah. Ustaz Azhar Idrus merupakan seorang penceramah bebas yang berasal dari Kuala Terengganu yang lahir pada 12 Februari 1964. Ustaz Azhar Idrus terkenal sebagai seorang pendakwah yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Beliau mempunyai kepakaran dalam pelbagai cabang ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fiqh, usul fiqh, nahwu, sorof dan balaghah. Gaya penyampaiannya yang bersahaja menjadikannya seorang pendakwah yang disegani dan diminati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Ustaz Azhar Idrus mendapatkan pendidikan formal beliau di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Namun, beliau lebih mendalami ilmu agama melalui kaedah talaki bersama beberapa guru agama terkenal di sekitar Terengganu, termasuk Tuan Guru Haji Syed Mohtar dan Tuan Guru Muhammad Tahir. Sepanjang pengajiannya, beliau mempelajari lebih daripada 40 kitab daripada pelbagai bidang agama sekaligus membentuk pemahaman Islam yang kukuh. Selain itu, Ustaz Azhar pernah terlibat dalam bidang seni muzik sebagai pemain gitar sebelum memfokuskan diri sepenuhnya kepada dakwah. Beliau juga pernah bekerja sebagai guru muzik, artis grafik dan pencanting batik. Minatnya terhadap seni terus berkembang, termasuk dalam bidang fotografi di mana beliau menubuhkan sebuah kelab fotografi yang dikenali sebagai Digital Mukmin. Kesederhanaan dan keikhlasan beliau dalam menyampaikan ilmu agama telah menjadikan Ustaz Azhar Idrus sebagai seorang tokoh pendakwah yang dihormati. Beliau terus memberi inspirasi kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam. Isi kandungan ceramah. Berdasarkan video ceramah yang bertajuk Tidak Tahu Sifat 20 Allah Tidak Sah Iman daripada Ustaz Azhar Idrus, beliau mengatakan pernyataan ini adalah tidak benar. Namun yang benar ialah jika seseorang itu tidak mentauhidkan kepada Allah, maka seseorang itu syirik kepada Allah. Terdapat beberapa cara untuk kita mentauhidkan kepada Allah dengan cara kita mengenal Allah seperti melihat alam ciptaan Allah.
Melihat ciptaan Allah bermaksud kita mengagumi segala sesuatu yang ada di dalam semesta sebagai bukti kekuasaannya. Langit yang terbentang luas, gunung ganang yang gagah, lautan yang dalam, dan makhluk-makhluk hidup ialah tanda-tanda keagungan Allah. Selain itu, beliau juga menyatakan bahawa mendapat hidayah daripada Allah yang mana berarti petunjuk atau panduan ialah cara kita mengenal Allah. Dalam konteks Islam, hidayah merujuk kepada petunjuk Allah yang membawa manusia kepada iman, kebenaran dan kehidupan yang diredai oleh Allah. Tanda-tanda seseorang itu mendapat hidayah ialah ketenangan hati. Mereka yang mendapat hidayah merasakan ketenangan jiwa ketika mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ini, kita dapat lihat ini adalah bukti kasih sayang dan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya. Di samping itu, beliau mengatakan turunnya Nabi dan Rasul juga merupakan salah satu cara kita mengenal Allah. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi panduan kepada umat Islam. Semua Nabi dan Rasul membawa mesej tauhid, iaitu mengesahkan Allah SWT dan menjauhkan daripada syirik. Mereka mendidik umatnya agar mempunyai akhlak mulia dan menjelaskan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Beliau juga menekankan bahawa kita perlu memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menceritakan tentang sifat 20 Allah sebagaimana dijelaskan dalam akidah Islam. Sifat 20 Allah ialah prinsip asas dalam Islam. Sifat 20 Allah adalah sifat-sifat wajib bagi Allah yang diperoleh daripada Al-Quran dan hadis, merangkumi aspek keagungan, kesempurnaan dan keesaannya. Beliau juga menyatakan bahawa kita sebagai umat Islam perlu mempelajari ilmu tauhid demi menjaga akidah kita agar tidak terpesong ke jalannya yang tidak diredainya. Ulasan video ceramah tersebut, kami mendapati bahawa akidah Islam ialah asas keimanan umat Islam. Sifat 20 merupakan komponen penting bagi menjelaskan kesempurnaan Allah. Yang kedua, seseorang yang tidak tahu sifat 20 tetap sah imannya. Namun, jika tidak mentauhidkan Allah, maka jatuh syirik. Yang ketiga, umat Islam wajib tahu bahawa Allah yang mentadbir alam semesta ini. Penerangan beliau tentang sifat 20 ini sesuai dengan Tuan Guru Syekh Muhammad Husni Ginting Al-Langkati Al-Zahri. Beliau mengatakan bahawa pengajian sifat 20 ini merupakan sistem pengenalan terhadap Allah yang sangat mudah kerana menghafalnya lebih mudah daripada menghafal Al-Quran. Menurut beliau, terlalu banyak sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jika umat Islam disuruh untuk belajar dan menghafal seluruh sifat yang ada, ini merupakan sesuatu yang memberatkan. Yang kelima, penceramah juga menerangkan tentang konsep yakin dengan segala yang ada di dunia merupakan rezeki daripada Allah SWT. Yang keenam, sesiapa yang mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah dengan mengakui Allah sahaja yang patut disembah, maka dia sebenarnya telah mengakui bahawa Allah itu ialah Rabbul Alamin. Yang ketujuh, pengajian tentang sifat adalah asas penting yang perlu diperkukuh. Kesimpulannya, video ceramah yang bertajuk Tidak Tahu Sifat 20 Tidak Sah Iman ini sangat baik untuk dipertontonkan kepada seluruh umat Islam, tidak kira lapisan umum. Hal ini kerana video ceramah ini menekankan kepentingan menjaga akidah melalui pemahaman sifat 20 Allah di samping peranan tauhid dalam kehidupan seharian. Ceramah ini mengingatkan kita untuk mendalami ilmu agama agar keimanan kita sentiasa kukuh, terutama dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan moden. Kandungan ceramah yang Ustaz Azhar Idrus sampaikan dalam video ini amat penting untuk seluruh umat Islam dalam memperkukuhkan akidah dan mengenali kebesaran Allah SWT. Beliau juga menerangkan tentang cara mentauhidkan Allah dengan mengenal Allah seperti melihat alam ciptaan Allah, turunnya Nabi dan Rasul dan mendapat hidayah Allah dan mempelajari sifat 20 Allah daripada Al-Quran dan hadis. Sifat 20 ini merupakan komponen penting yang menjelaskan tentang kesempurnaan dan kebesaran Allah SWT. Kita sebagai umat Islam perlu mempelajari ilmu tauhid demi menjaga akidah kita agar tidak terpesong ke jalan yang tidak diredainya dan juga menguatkan pegangan kita terhadap agama Allah SWT.
saya lampirkan rujukan yang membantu saya menyempurnakan tugasan.